Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad As-Sadiqil Wa'dil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. Walaupun sini tak hujan tapi ada aircon, alhamdulillah. Tadi hujan, main dari hujan dua tempat. Di tempat saya kalau ketika hujan sampai ayam takung dekat nama rumah. Habis bukan berhenti hujan. Sampai kat kampung Johor di hujan balik. Sampai dekat Petronas tak ada hujan. Tak ramai kata buat tak semayang sunat aja. Bahawa Adam kan? Tuk Ali kata ni muka dia minta dengar. Baik, kita sambung fiqh kita. Perbincangan fiqh kita dalam mazhab Syafi'i. Jadi kenapa kita ambil mazhab Syafi'i? Kerana ketua guru kita, ketua nenek kita, mereka mengamalkan mazhab Syafi'i dan kita meneruskan amalan mereka itu kerana amalan mereka itu amalan yang baik. Kita gabung akan amalan yang dulu yang baik dengan yang terkini, tapi juga yang adalah bermanfaat. Kita boleh gabung. Baik. Ada orang dia kata saya tak ada mazhab, saya ikut mazhab sunnah. Tanya dia yang sampai Quran sampai yang mana? Sampai hadis berapa ratus ribu. Yang boleh cakap Arab ke dah? Yang dapat yang tak mau ada mazhab. Mazhab ni benda apa? Mazhab ialah pendapat. Kalau tok guru dia nama Mustafa, dia ambil semua tok guru dia kata, maka dia bermazhab tok guru dia mazhab Mustafa. Itu ya, bukan ada apa-apa. Semua orang kena ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab lain sesat. Dah. Imam Syafi'i dia mengaji kat Imam Maliki, Imam Malik. Tapi dia ada mazhab dia ada pendapat dia. Adakah dia berlawan dengan Tok Guru dia? Ya. Tok Guru dia ada dalil, dia pun ada dalil. Sama-sama ada dalil. Kesemuanya benar. Semua dalil mereka kuat. Kuat kecuali lah pengkaji fiqh. Mereka akan cari dalil yang paling kuat. Jadi di Malaysia ni kenapa kita tak ambil banyak mazhab? Takut jadi celah habis. Jadi beberapa pemimpin kita, antaranya Datuk Mufti kita, dia berpesan hendaklah kamu pendakwah ini menyampaikan mazhab Syafi'i supaya kita ada kesatuan fikrah. Tak haram pun saya mengaji banyak mazhab, saya nak amal suka saya. Tapi bila nak mengajar, saya akan mengajar mazhab Syafi'i. Bila saya nak amal depan orang, saya akan guna mazhab Syafi'i. Walaupun saya mengaji mazhab-mazhab lain, yang tiga yang masyhur, dan ada beberapa mazhab lain yang tidak masyhur. Sebab saya kalau amal depan orang, orang jadi celabu habis. Ustaz ni ajak kita boleh, dia buat boleh. Saya tak boleh amal. Sebab apa? Saya dikira berdosa sebab menimbulkan kecelabuan di kalangan masyarakat. Bukan semua benda boleh kita boleh buat.
Kita aurat kita pusat sampai tutup kan, tak apa keluar ni bukan tengah tadi, dia keluar saja. Dia berikat saja, tak tahu. Dia kata tak boleh kena tutup badan, lelaki kena tutup badan di depan perempuan ajnabiyah. Pakai kain kebah. Dia bukan tengah tadi. Ada orang buat? Tak tahu. Bukan semua benda harus itu boleh buat. Dia ikut keadaan. Baik. Kita sampai pada rukun solat yang ditulis di sini yang ke-6, iaitu i'tidal selepas rukuk. Pada muka surat 162 dalam kitab Fiqh Manhaji. Fiqh Manhaji mazhab Syafi'i. Betul tak? Dia tahu. Ustaz Rahman tak ada lagi tapi. I'tidal, maksud i'tidal itu ialah berdiri yang memisahkan antara rukuk dan sujud. Berdiri yang memisahkan antara rukuk dengan sujud. Jadi i'tidal ni kadang-kadang orang dia jadi confused. Lepas-lepas baca doa pun itu dia rukuk dah. Kita makmum ni nak rukuk ke tak? Nak rukuk ke tak? Itu imam ni. Nak ikut ke tak ikut? Terus ikut. Kalau tu imam buat tak betul, jangan ikut. Kalau pemimpin solat kita buat tak betul, kita jangan ikut. Kalau kita ikut, batal mayang kita. Sebab kita tahu. Kata dia tak betul. Dia tak tahu. Dia lupa. Dalam hadis Nabi, siapa yang lupa, Allah Ta'ala angkat pen tak tulis. Seolah-olah macam tu. Tidak dicatat amalan dia kalau dia lupa. Dia lupa nak semayang, lupa. Tak sedang langsung, Allah lupa. Dia lena eloklah pukul 10.30, 11 dia lena. Jaga-jaga pukul 9.30. Terus tak semayang subuh. 9.30 nak semayang apa? Subuh dia nesok dah. Gajah fikir. Kan? Matahari besar. Jadi dia dosa tak dosa sebab dia tak sedang. Kita tak ikut. Biar habis mayang kita jadi batal. Tunggu dia bangun balik, i'tidal. Kita pun sujud dengan dia. Jadi i'tidal itu selepas rukuk ada satu berdiri. Sebab kadang-kadang orang sembahyang kalut ni dia tak ada i'tidal lah. Dia rukuk, tak lagi dia terus. Dia ambil belajar sikit dia terus sujud. Tanya dia, nak pergi mana? Nak pergi mana kalut-kalut sangat? Anak mati yang senang, pergi duduk dengan tu kami terus sembahyang. Rukuk tak dapat. Kalau ada baik, sembahyang dia. Dalilnya, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anha, bahwasanya dia telah menyebut sifat sembahyang Nabi SAW dengan katanya yang bermaksud, apabila Rasulullah SAW mengangkat kepalanya daripada rukuk, baginda tidak sujud sehinggalah baginda berdiri tegak. Nampak? Jangan duk kalut, berdiri bagi tegak. Pasal apa kita kena buat macam tu? Sebab Nabi buat macam tu. Pasal apa kena ikut Nabi? Sebab Allah Ta'ala suruh ikut Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Allah Ta'ala kata apa yang Nabi bawa ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang apa kena tinggal. Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah seperti mana kamu lihat aku solat. Jadi nak solat macam mana? Macam Nabi. Cuma masalah kita lain daripada solat, orang Islam kita terutamanya di Malaysia, ada sebahagian daripada mereka dia mengambil agama ini sekadar kehendak hati dia. Mana dia rasa sesuai dengan diri dia, dia ambil. Mana tak sesuai, dia tolak. Kan? Tanya dia, kalau anak minum marah. Anak dia pergi Jumaat tak semayang, tak marah mana pun. Ya, minum marah tak jadi kafir. Tapi kalau orang dah cukup umur, tak semayang Jumaat 3 kali, disebut dalam hadis Nabi faqad kafar. Dia telah terlibat dengan kekufuran. Yang membedakan antara beriman dengan kafir itu, Nabi kata tarkus solat, meninggalkan solat.
Ada benda dia buat ringan, ada benda dia kalut. Paling kali orang kita kalut buat khindir. Tadi ada orang WhatsApp, ada khindir masuk dalam sekolah. Alhamdulillah, ikat habis. Panggil bomba main ambil. Dia punya soalan cukup mahal. Sekolah nak kena sama tak? Jam nak kena sama sekolah. Dia kata tu dia duduk sekolah kok bagang. Nak kena sama semua bagang. Nak pergi semayang kat bagang lah. Kan? Waktu dia cukup jaga. Dia beritahu kefahaman kita tentang pengharaman khinzir itu. Kita kurang jelas. Kita ingat dia itu syairun azim, satu benda yang sangat besar. Ini lagi besar ni. Kan? Nak kena sama kali padang-padang, koridor sekolah. Surau-surau. Dia bila bagi masuk semayang. Kita tak tahu kod dia lalu. Kod tak ada kita dalam Islam. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak akan ditolak ke tepi dengan hanya syak prasangka. Kod dia lalu tak ada. Anak kita kencing, sudah dia basah. Sampai nak kering lah. Dia jalan pimai main rumah ni, kita tak tahu. Dia punya pampers dia tembui basah, kita tak tahu. Habis tu nak kena basuh satu rumah. Jangan. Kalau dah ambil semayang, ustaz kena pakai kasut anak. Dia jalan, tak tahu dia kencing tanah. Dia tak tahu dia kencing tanah tu sudah basuh lah. Dia tak tahu. Dia kalau dia basuh semua buat apa? Nampak? Kefahaman kita tentang agama tu, kita kadang-kadang kita menyusahkan orang. Kita kena faham benda bila terjadi tak kalau sama apa. Hantar orang dia lalu tangan, tak tahu. Tak tahu sudah. Habis tu nanti jadi Allah Ta'ala Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Dia tak menyusahkan kita. Nak kena sama satu sekolah. Panggil tsunami mai. Orang banyak sedut, kita main basuh. Dan tu juga anak kita di rumah tadi. Dia boleh tahu memang kita tak tahu dia tersentuh. Basahnya kain dia tadi, kat mana kita tak tahu. Tak tahu, kita tengok keringnya pun. Maksudnya, kalau nampak basah, basuh di situ. Kalau tak nampak, alhamdulillah. Tak perlu basuh. Senang saja. Senang. Kita tak payah duduk risau. Tosok terlajak risau dan sebagainya. Akhirnya, sebahagian daripada orang Islam dia tak mau semayang. Dia kata, susah. Nak semayang kena sejadah lah. Nak kena pakai kasut di bilik ayam lah. Sekali lagi silap pijak, sekali lagi pantai lah. Apa orang aku tak semayang senang. Menyusahkan sebahagian orang. Akhirnya ada orang ambil tindakan macam tu. Kita ni kalau buat ibadah lagi susah lagi kita sonok. Sebab apa? Pukul dapat pahala lebih. Pukul dapat pahala lebih. Dapat tak tahu lagi. Macam tu. Baik. Jadi semayang kita ikut cara Nabi SAW. Lain daripada cara Nabi, jangan duk terbiang buat. Itulah dipanggil bid'ah. Satu benda yang baru yang dicipta dalam ibadah. Tapi kalau ada benda itu dibuat oleh Nabi SAW, contohnya dia berkata lepas baca doa angkat tangan, habis angkat tangan sapu muka. Terus semayang sapu muka siapa Nabi tak buat? Nabi tak buat. Tak ada Nabi sapu muka. Tapi oleh kerana as-salatu lughatan ad-du'a, sembahyang itu dari segi bahasanya adalah doa. Tapi semayang aku suka aku nak sapu muka, aku porok, aku punggung, aku suka aku. Luar semayang. Tapi jangan kita anggap itu adalah satu daripada rukun solat. Wish, tak semayang tak sapu muka. Gimana? Enggak. Tapi dia tak nak sapu, kita nak sapu. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum tidur. Betul tak? Tak betul, ada pergi dalam dia. Kan? Takkan nak sebut korek tu pun. Kan? Orang tu pun tak betul semayang, sebab apa? Habis kan? Dia dah bagi salam. Nampak? Jadi ulama ada tak apa, tu suka dia. Dia nak sapu muka pun, itu dah lepas dia habis semayang. Dia dah bagi salam. Baik. Syarat-syarat yang
i'tidal. Bukan ikut berdiri saja. Dia ada syarat dia. Syarat yang pertama iaitu qasad, iaitu niat selain daripada ibadah. Tidak niat selain daripada ibadah ketika mana bangun daripada rukuk. Dia niat nak bagi orang tengok. Dia niat nak mengelak sesuatu. Orang baling dia, dia pun bangun. Orang baling kata heli, elok, dia lah. Lalu baling dia ingat orang baling, elok, dia bangun. Kiamat tidak, tak boleh. Ataupun tengok-tengok dia duduk rokok kan, tak tahu orang panggil nama dia, mak, dia bangun. Nak bagi orang nampak dia, aku tingkah. Dia niat selain daripada ibadah, tak boleh. Dia kena dalam keadaan sembahyang. Hendaklah yang kedua, hendaklah berada dalam keadaan tamakninah, iaitu berhenti sebentar sekadar mengucap tasbih. Dia bangun, Sami Allahu liman hamidah. Dia duduk sebentar sekadar subhanallah, subhanallah. Satu saat lebih sikit. Subhanallah. Itu Allahu Akbar. Yang ketiga, hendaklah tidak terlalu lama berdiri ketika i'tidal, seperti lebih daripada masa membaca surah Al-Fatihah dalam solat tadi. Ini kerana ianya merupakan rukun yang pendek, tidak harus dipanjangkan masa berdirinya. Ada orang dia sembahyang zuhur, dia bangun dalam i'tidal lama, dia baca doa macam-macam. Zikir dulu, tak boleh lama, sebab dia rukun pendek. Sujud tak apa banyak, i'tidal tak boleh. Sujud tak apa, i'tidal tak boleh banyak. Dia punya ukuran dia, guide dia. Panjang mana kita baca Fatihah, berapa minit kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah 40 saat. Kalau jenis baca Fatihah lanjut sampai 3 minit, 3 minit. Lebih kurang tu lah. Lebih kurang. Sekadar bacaan Fatihah yang biasa. Dia kawan yang tarik Fatihah 7 qiraatnya tak habis lagi kan. Tak habis lah. Baik, kalau dia bangun daripada sujud dia tak kata Sami Allahu liman hamidah. Dia bangun relax. Tangan bertangan. Apa pun tak kata. Sah tak sah? Sah. Sebab tadi ialah sunat. Kita kena faham sunat dengan rukun. Macam niat awal-awal saya beritahu dulu, lafaz niat itu sunat. Usalli fardhan maghribi salasa raka'atin ma'muman billahi ta'ala. Itu lafaz niat sunat. Tak wajib dia tak Allahu Akbar. Tentu kita dah faham. Mazhab Syafi'i ini hebat. Dia hebat mana? Dia suruh kita buat confirmation dulu. Ni aku duduk diri ni, aku nak sembahyang maghrib 3 rakaat ikut imam. Kerana Allah Ta'ala. Baru kita takbir dalam keadaan kita tu memang tahu duduk takbir tadi nak ikut imam sembahyang maghrib. Di mana sembahyang maghrib kita pun tak 3 rakaat. Kalau dia tak kata usolli sah tak? Memang sah. Tapi kalau dia sebut usolli dalam takbir dia tu, takut-takut jadi macam dia beritahu tu. Kawan dia takbir Allah Akbar. Lama. Dia pun Allah Akbar. Dia kali belakang. Kali yang dia tak masuk ni. Dia tak nak nyebok. Kata kalau kita akan bawa nak kenapa? Lu nak bawah apa saya buat? Apa punya lama tahan nafas tadi. Allah, dia kata boleh tak masuk. Nak masuk mana? Dia duduk dah main asap. Tak ingat kawan. Ya. Niat itu adalah seketika. Orang tanya angkat tangan buat apa? Aku takbir lah. Anda takbir buat apa? Nak sembahyang. Sembahyang memang kredit. Kami yang bawa orang ikut imam.
Dia kata aku duduk belakang imam, ikut imam. Nampak? Itu benda yang terlintas dalam hati dia ketika itu. Itu yang dalam mazhab Hanafi. Saya cuba compare dengan mazhab Hanafi dalam bab niat ni. Sebab apa? Mazhab Hanafi dia kata apa? Anggap secara umum setiap amalan ada mesti ada niat. Nampak? Boleh faham? Kata saya tak sengaja buat, kita pergi. Ada tak? Tak ada. Contoh nak puasa, dia bangun sahur, bangun-bangun tengok 5.40, 5.50 orang azan. Tu dia jangkui. Tengok. Saat, cek. 5.58, berhenti. Apa tu? Bila pula syak. Allahu Akbar. Terus azan. Kita jangan ikut azan. Kalau tu bila dia bangun 6.30, boleh makan sampai 6.30. Nak ikut masa waktu. Dia abang kat rumah ni, abang lupa niat. Bangun tadi banyak nak makan sahur saja, lupa niat. Tanya abang bangun sahur buat apa? Nak besar. Abang besar apa? Besar juga. Nak terlepas kata ni. Itu niat dah tu. Kan? Mana ada saja-saja bangun pukul 5 pagi makan? Tak ada. Tak ada orang bangun bersarapan pukul 5 pagi, tak ada. Hanya orang yang nak berpuasa sahaja. Jadi dia bangun tadi dengan niat dia nak bersahur dan dia nak puasa. Cuma dia tak sebut dengan mulut macam Upin sebut nawaitu sauma qadin ada ifal di syahri Ramadan. Dia tak sebut itu. Itu dengan mulut, dalam hati dia ada niat. Ada niat. Itu makna dia niat. Tidak niat selain daripada ibadah ketika bangun daripada rukuk. Yang kedua, dia kena ada tamakninah. Tamakninah tu berhenti seketika. Kalau pilih macam mana pun, takbir saja, handphone bunyi. Bisa jadi ya? Lalu kadang-kadang teriak boleh lagi. Buka kan, handphone bunyi. Boleh lagi. Pakai pelik keluar. Jawab handphone. Tapi dalam semayang, tak boleh keluar. Kalau kita keluar, berdosa daripada semayang. Tengok-tengok pula telefon boleh jadi emergency lah. Emergency. Kita pun nak cepat. Maka kita kena jaga tamakninah tadi. Jaga tamakninah. Begitu juga sembahyang sunat ketika mana khatib membaca khutbah. Kita main lambat. Dia tengok masuk tak khatib baca khutbah, kita pun solat sunat. Apa tahiyatul masjid ataupun solat sunat sebelum Jumaat tadi apa beliau. Dan Nabi kata fatajawaz anha, buat ringkas. Dibuat yang seringkas mungkin. Dan yang ketiga tadi syarat dia tidak terlalu lama berdiri, lebih daripada bacaan Fatihah yang biasa. Ada soalan dalam yang tidak sebelum kita masuk rukuk? Ada soalan? Baik. Rukun yang ketujuh, sujud 2 kali dalam setiap rakaat. Ada orang dia tanya, tahu tak rukun sembahyang 13? Tapi saya tak tahu 13, saya duduk ngaji 18. Terkejut dah. Kita kalau tak tahu 13 tak sah. 18 lah setiap rukun. Lepas tu rukun dia lagi tamakninah. Lepas tu sujud rukun dia tamakninah. Sujud lagi rukun dia tamakninah. Macam tu lah. Dia jadi banyak 18. Dia ada 13, dia ada 18. Tapi benda satu lah saja, nombor saja, jangan lebih bergaduh. Kita dok 18. Kita dok 13. Buang masa. Sujud 2 kali dalam setiap rakaat. Maksud dari sujud itu dari segi syarak ialah sentuhan dahi orang yang sembahyang ke tempat sujudnya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj, irka'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah. Lalu Nabi SAW juga berkata kepada seorang lelaki yang sembahyangnya agak kalut tadi, Nabi ajak dia sembahyang. Nabi kata summasjud, kemudian hendaklah kamu sujud hatta tatma'inna sajidah, sehingga kamu bertamakninah dalam keadaan bersujud. Summarfa',
kemudian bangun daripada sujud hatta tatma'inna jalisa, sehingga kamu bertamakninah dalam keadaan sujud, dalam keadaan duduk. Dibangun, bangun tu berdiri, dah Nabi kata bangun duduk, daripada sujud jadi bangun duduk, tamakninah. Summa sujud, kemudian sujud semula hatta tatma'inna sajidah, sehingga kamu bertamakninah dalam keadaan bersujud tadi. Baik. Syarat-syarat sujud. Ini banyak yang confuse. Confuse pasal apa jadi sah kata sah dan sebagainya. Banyak soalan. Bila musim sejuk semayang pakai glove boleh ke tak? Bila musim sejuk semayang pakai stokin boleh ke tak? Tengah kerja jadi pakai kasut macam tentera, boleh semayang tak pakai kasut? Baik, lutut tengah main skateboard ataupun main rollerblade, dan ni bukan main rollerblade lah. Main rollerblade pakai guard dekat lutut ni, bumper tu, abang jatuh tak sakit. Semayang pakai tu, bila kita sujud benda tu kena tanah, lutut kita tak kena tanah, sah ke tak sah? Ini yang kita tengok. Syarat sah sujud yang pertama ialah terbukanya dahi, iaitu tidak berlapik atau tidak tertutup ketika meletakkan dahi ke tempat sujud. Syaratnya sujud hendaklah berlaku di atas 7 anggota, sebagaimana yang dihitung oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang maksudnya Nabi kata, aku diperintahkan supaya sujud di atas 7 tulang, 7 anggota, 7 tulang. Itu dia kata, Nabi kata lagi di dahi, sambil mengisyaratkan tangannya ke arah hidungnya. Dahi dan hidung Nabi buat jadi. Sebab apa? Sebab dahi ni mau kata sempurna, kena dia, kena hidung. Itu warak lah. Nanti kalau orang hidung kepek jangan saya ni, nantinya takut-takut kena kening, tak kena dahi. Kan? Kena orang tu dia biasa jatuh, buat asam pula, hidung dia macam tu. Kan? Dia nak tanya hidung. Ya. Jadi kebiasaannya yang kata kena dahi itu, dia letak ni sama. Dahi dengan hidung ni selalunya sama. Orang Melayu pun kalau hidung kepek pun sama, kecuali yang kepek sangat. Dia yang kepek sangat. Dia nak tanya. Imam Syafi'i ni orang Arab. Imam Syafi'i ni orang Palestin. Kok tak ada, mau bawa dia pergi ke Mekah, duduk di Mekah. Daripada usia kanak-kanak dia duduk di Mekah. Dia buat apa? Dia pergi mengaji. Dia nak pergi mengaji, dia kena orang tetua. Orang tetua tak bawa bagi. Dia mau dia kata apa? Hang bawa tekok, hang bawa gelas, dibagi orang minum ayam. Ketika mana orang tengah mengaji halaqah. Mengaji halaqah jadi dulu universiti jadi halaqah ni. Tapi muak dia kata telinga bagi besar daripada tekok. Telinga lagi besar daripada tekok. Bila berlaku permasalahan, dia boleh jawab. Orang semua tak boleh jawab, dia boleh jawab. Akhirnya satu ketika, bila diperlukan orang nak ganti tu, orang panggil dia. Kata dia pandai sangat, orang panggil dia ganti. Akhirnya Imam Syafi'i umur 15 tahun dah boleh bagi fatwa di Mekah. Kita 15 tahun di Mekah pun tak tahu bila boleh pergi. Dia jadi fatwa di Mekah. Dan dia pergi mengaji dekat Imam Malik di Madinah. Akhir sekali Imam Malik dia duduk di Iraq. Dia pergi jadi dia duduk di Iraq, kemudian dia pergi ke Mesir. Sampai di Mesir sana dia wafat di Mesir. Makamnya ada di Mesir. Jadi dia ada dua kaul, dua pendapat. Pendapat qadim yang mana di Iraq dan pendapat jadi ketika mana di Mesir. Ketika mana di Mesir. Di antaranya pendapat jadi dia kata kena sujud bagi kena hidung. Kena sujud bagi kena hidung. Kemudian Nabi isyaratkan lagi kedua-dua tapak tangan ditunjuk, wal yadain wa rukbatain, dan kedua-dua lutut dan hujung jari kedua-dua kaki. Hujung jari. Kedua-dua kaki.
Walau bagaimanapun anggota lain daripada dahi tidak wajib berada dalam keadaan terbuka. Mana dia berlapis tak apa. Sambil kita naik motor, pakai glove sudah, pakai glove angkatan. Kan? Wudu ada lagi, wudu ada. Naik motor juga, tapi dalam keadaan berwudu. Wanti dia sembahyang. Glove tak payah buat. Gak lutut tak payah buat. Kalau sembahyang kat tepi jalan, kasut tak payah buat. Dia kata, Ustaz, kasut pijak mengatur masuk jamban kok. Kasut tak ada najis kat dia. Pasti boleh sembahyang dengan kasut. Dia kata, tu tanah. Nabi kata, wa ju'ilat liyal ardu masjidah. Dijadikan kepada aku akan tanah itu sebagai tempat solat. Boleh sembahyang atas tanah. Bahkan masjid Nabi tak ada kapet dan kita dulu. Sujud saja dekat pasir, dekat dahi. Sujud kat tanah. Sujud dekat tanah. Kita hari ni jadi masalah. Tak sembahyang atas sejarah macam tak sah. Tapi sembahyang atas sejarah tu baguslah. Kita berhati-hati. Tapi jangan kita mewajibkan sejadah untuk solat. Di rumah orang tanya, sejadah tak ada? Tak ada. Nanti kita apa ni tak sembahyang. Kita tak sembahyang atas sejadah. Dia berkata, tak lagi mahal pada sejadah. Dia beri tes kepingin sampai 12 ringgit. Ya, jadah mau 10 ringgit. Apa 4 kaki kali 3. Apa 4 bayar? Tak lagi mahal. Kalau tak posih ke? Kita macam tu. Jadi kita jangan cepat hukum orang. Yang ketiga, hendaklah terangkat bahagian paling bawah punggung melebihi bahagian paling atas, iaitu kepala, sekadar yang termampu kerana mengikut perbuatan Rasulullah. Maknanya bila kita sujud ni, seolah-olah punggung kita ni, kita sujud tu punggung kita duduk atas sikit daripada kepala. Jangan duk bagi lepeh sama dengan kepala, tak boleh. Sebab Nabi buat macam tu. Kenapa Nabi buat macam tu? Malaikat Jibril yang dia. Jibril ambil tak mana? Malaikat Jibril ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hendaklah tidak sujud di atas pakaian yang bersambung dengannya, yang mana pakaian tersebut akan bergerak dengan pergerakannya. Jangan contoh, dia punya lengan bau dia panjang. Bila dia takbir, lengan dia pulang. Bila dia nak sujud, dia kata potong nanti ni. Dia tak kain. Jangan dia sujud dia. Tak boleh. Ataupun selendang dia. Waktu dia sujud, dia pegang ujung tu, dia letak situ. Dia sujud, dia kata berabuk. Contoh. Ataupun ekor sopan. Sujud, ekor panjang sikit. Sekat dahi dia. Tutup dahi dia daripada terkena lantai. Maka tidak sah. Sebab apa? Pakaian yang terikut apabila dia bergerak. Tapi kalau dia ni miskin, dia tak ada pakaian, dia ada kain kebang saja. Dia duduk rumah pakai seluar pendek tu, tak keluar rumah. Raja nak raja tu malam. Sebab orang tak nampak. Dia ada kain kebang saja, dia nak sembahyang. Dia sembahyang kain kebang ada lampu di sana. Waktu dia sujud dengan kain kebang juga. Kain kebang di bawah jadi sah dia sujud, sebab kain kebang tadi tidak bergerak dengan pergerakan dia. Maksud di sini ialah yang bergerak dengan pergerakan dia. Kalau tak bergerak, tak apa. Tak bergerak, tak apa. Contoh selendang dia terlalu panjang, tak bergerak, tak apa. Tapi kalau bergerak dengan dia berdiri, tak ada kat lantai. Bila dia sujud, baru dia bubuh kat lantai, tak boleh. Yang kelima, hendaklah tidak berniat lain daripada sujud, seperti takut dan seumpamanya. Terkejut bunyi rajul, pium, dia tunduk. Elok dia tidak. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Wow, pium, dia turun, dia sujud. Dia kalau pakai jadinya, tak boleh. Sebab dia takut, dia sujud tadi, dia bergerak turun tadi. Dia dalam keadaan terkejut. Batal tak batal sembahyang dia? Tak batal, sebab dia tak sengaja. Tak sengaja. Apa perlu dia buat? Dia bangun, dia sujud semula. Dia sujud semula.
Orang dengan macun jatuh lah. Kita tengah mayang, budak-budak balik macun. Itu imam tua lah. Mau bapak tu imam tu terkejut. Kan? Baca tak baca? Tak baca. Dia boleh sambung balik semayang dia. Tengah-tengah semayang, budak-budak nakal pergi lodeh kain. Tinggal semak katok saja. Kan? Baca tak semayang kita? Tak baca. Turun ambil kain, ikat balik, teruskan semayang. Tapi sengaja-sengaja pergi selok, semak katok baru. Baca. Ataupun buat relax saja. Buat relax saja. Budak-budak tarik turun dia buat relax saja. Batal. Angin tolak tengah semayang, tiba-tiba angin tolak. Tutup balik aurat kita yang terselak tadi. Kerana ia berlaku dalam keadaan tidak sengaja. Kalau sengaja tak boleh. Sengaja biar pun tak boleh. Baik. Yang keenam, hendaklah ditekan dahi ke lantai, iaitu ke tempat sujud dengan tekanan yang nyata. Tekan di mana? Ada seorang Allah dia tanya saya, dia kata, Ustaz, saya tengok antara Ustaz dengan Ustaz, saya tengok Ustaz lagi baik beriman daripada para ustaz. Ustaz lagi beriman daripada ustaz. Dia tanya, apa sebab? Dia kata, Ustaz banyak dia hitam, Ustaz tak ada dia hitam. Dia kata, jangan kata macam tu. Kan? Lelaki ni dia punya kepala dia berat. Kan? Jadi bila dia letak kepala tu, jadi bukai. Perempuan Allah Ta'ala bagi dia dengan susu tubuh dia yang elok. Kalau pergi tengok anak darah dia hitam, kita pun teriak kau. Ni kuat ke, jeruan ke apa. Jadi kepala mereka ringan sikit daripada kepala lelaki. Kepala lelaki kuat. Dengan tubuh badan lagi dihenyak badan ketika mana orang sujud tadi menyebabkan ada kesan kat dia. Kata, jangan buat macam tu. Ada orang lebih kuat macam tu. Jadi sekadar mana, iaitu sekiranya di tempat sujud tadi di bawah dahinya ada kapas atau seumpama dengan kapas kapu, kain lembut ke apa agak, nescaya kapas tersebut akan tertekan dan akan nyata kesan sujud di atasnya. Macam tu lah. Di sujud tak sikit layang-layang, tak boleh. Dia kena letak putih, letak lantai. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka tidak lagi mahu bersujud kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka rasa mereka dihina oleh Tuhan. Ni tempat kita pijak ni, tuan bayang tempat kita pijak ni. Kita letak dahi kita sama dengan tapak kaki. Dia kata ini satu penghinaan untuk manusia. Dia tak mahu sujud. Sedangkan semayang mereka dulu sama dengan semayang kita. Tapi dia berubah. Macam-macamnya dia berubah. Sebab apa? Mereka telah dipanggil pluralism. Jadi dia agama tu ikut tak ya. Asal selesai jadi yang kita buat jadi konform Tuhan yang sebab kita nak buat baik. Jadi yang itu pula dia punya niat menghalalkan cara kita tak boleh. Saya ni berlakon seksi-seksi ni semua sebenarnya saya nak kutip duit amal untuk anak yatim. Tak boleh. Anggap macam mana orang tak boleh. Dia kata saya pergi berzina ni sebab nak bagi anak-anak saya makan. Ni di Malaysia kerja tak cukup. Mau pekerja apa toke-toke kelang pakai buat demonstrasi. Kami tak ada pekerja nak bekerja sini. Awak di Malaysia tak ada kerja. Sampai nak pergi buat kerja tak elok untuk bagi anak-anak makan. Kalau awak kerja di Malaysia, mau tak mau saja. Mau dengan tak mau saja. Berapa juta dah tunggu nak main. Ada sini pun berjuta orang, anak main pun berjuta lagi. Orang Malaysia dah minta lagi toke-toke perusahaan, kelang dan sebagainya, dah minta nak bekerja asing dan sebagainya. Baik. Yang ketujuh, hendaklah berada dalam keadaan tenang, iaitu tamakninah. Ketika dalam keadaan sujud, sekurang-kurangnya kadar mengucapkan subhanallah. Sujud, subhanallah. Okay.
Subhanallah azim tak kata pun tak apa. Subhanallah tak kata pun tak apa. Tapi dia ada yang sempurnanya. Sujud yang sempurna ialah mengucapkan takbir ketika turun untuk sujud. Terus yang tidak tadi, Allahu Akbar, turun sujud dengan takbir tadi sebagai penyempurna. Dengan meletakkan kedua-dua lutut terlebih dahulu, kemudian kedua-dua tangan. Anak saya dia kata, apa sih Pak Tok Wan letak tangan dulu? Anak saya umur 6 tahun, dia kata, apa sih Pak Tok Wan letak tangan dulu? Apa sih Pak Tok Wan angkat punggung dulu? Dia kata, tak boleh angkat punggung dulu. Dia kata, Tok Wan buat tak apa. Tu orang tua adik betul dan nak boleh. Sesempurnanya macam ni, turun lutut dulu, lepas tu baru turun tangan. Tapi kalau dia buang lutut, kita rosak lah kan? Kalau turun lutut dulu, tak bangun dah. Maka turunlah tangan dulu. Turunlah tangan dulu. Maka Allah tahu lah, sebab kita tak mampu. Tapi kalau kita mampu, turun lutut dulu, kemudian turun tangan. Pasal buat macam tu, sebab Nabi buat macam tu. Kemudian letakkan dahi dan hidung. Kedua-dua tangan diletakkan bersentangan dengan kepala bahu sambil jarinya dirapatkan. Letak bersentangan dengan kepala bahu, jari dirapatkan. Sebab apa macam tu? Nabi buat. Kita ikut Nabi. Tidak digenggam, jari tak boleh genggam. Dan jari tadi mengarah ke kiblat, bukan mengarah ke orang lain dan sebagainya. Perut diceraikan, dijauhkan dari kedua-dua paha. Pokok mancung tu pun kena bagi tas sikit lah, bagi jauh daripada paha. Bagi jauh daripada paha, tak bagi pada paha. Dan kedua-dua siku diangkat dari lantai. Sujud tak boleh menjadi tak tangan tak bagi rapatan, tak boleh. Dia kena angkat sikit daripada lantai. Perut kita tak boleh bagi rapat dengan lutut, dengan paha ni, kerana duduk rapat sangat. Macam tu. Baik. Kemudian direnggangkan dari kedua-dua pinggang. Siku tadi direnggangkan daripada pinggang. Angkat sikit. Angkat sikit. Macam tu. Dan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Itu yang Nabi buat. Wa bihamdih, itu Allah Ta'ala. Ada orang tikai. Wa bihamdih mengikut mana? Dalam sujud kita boleh berdoa. Doa lah dengan bahasa Arab tak apa. Bahasa Melayu, habis jahanam semayang. Kalau bahasa Arab, tak apa, boleh baca doa dalam bahasa Arab. Tapi kena faham lah. Kalau tak faham, jadi doa kot lain pula. Silap doa. Dalam dia buat tak makhluk, doa kot lain. Allah makhtim lana, jadi Allah makhtim lana. Ya Allah khatam kami. Berapa kali nak khatam? Jadi, ada orang, bila dia tak baca wa bihamdi, cepat-cepat dia putus bola. Ni geng tu. Ni geng Salafi ni. Nah, dia nak ikut macam mana Nabi buat, sebiji macam Nabi buat. Wah, itu yang terbaik. Kalau dia tambah wa bihamdi, itu tak ada masalah. Sebab apa? Dalam zikir memang ada subhanallah, wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, wa bihamdi memang ada. Dalam zikir-zikir daripada Nabi SAW, kita nak tambah. Tapi kalau buat macam Nabi buat, itu memang terbaik. Nabi SAW akan berkata Allahu Akbar ketika turun menuju ke tempat sujud. Lalu Nabi kata lagi dalam sebuah hadis yang lain, "Idza sajadta, apabila kamu sujud, maka letaklah kedua tapak tangan kamu dan angkat kedua siku kamu." Dalam hadis yang lain, Nabi SAW apabila bersembahyang,
Baginda membuka antara kedua tangannya sehingga kelihatan putih pada kedua-dua ketiak baginda. Nabi pakai selendang tutup badan macam tu. Jubah yang baju yang buka baju, Nabi pakai selendang. Sembahyang dan Nabi sujud, nampak ketiak Nabi. Ataupun Nabi pakai jubah yang lengan dia agak luas, macam baju pelawak tu. Sujud, nampak ketiak putih Nabi SAW. Kita bukan disunatkan sujud ketiak orang ni. Tapi sesempurna sujud, ialah buka tangan. Tapi kalau dia rapat juga, sah atau tak sah? Sah sujud dia. Cuma kurang sempurna. Baik, Imam mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi daripada Abu Humaidi radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhkan, iaitu merenggangkan kedua tangannya daripada kedua-dua pinggangnya dan meletakkan kedua tapak tangannya bersetentang dengan kedua bahunya. Itu Nabi tak rapat, Nabi buka sikit. Nabi buka sikit macam kita buat lah. Tujuan lah tu. Tapi Nabi mayang jadi imam, Nabi buat macam tu. Kalau kita rumah pun buat macam tu juga, mak kawan-kawan tu lah. Jadi perdoa kalau salah dia faham lah. Orang kadang-kadang tanya kawan tu lah, perdoa bagi jadi elok. Perdoa boleh asal bahasa baku kata saya tak tahu. Orang kata kita perdoa. Abu Dawud juga meriwayatkan sebuah hadis, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sujud, baginda membuka antara kedua pihanya tanpa menekan perut ke atas kedua-dua pahanya. Nabi tak landing perut di atas paha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia punya perut dia ada six pack macam-macam. Dia tak macam kita ada donat. Jadi kalau kita berusaha boleh jadi macam perut Nabi itu, dia dapat pahala sunnah. Nabi kata al-mu'minul qawiyyu, orang beriman yang kuat. Dia beriman tapi dia kuat. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ila Allah, dan lebih disukai oleh Allah minal mu'min dha'if, daripada orang beriman yang lemah. Kekuatan tadi banyak, kekuatan tentera, kekuatan ilmu, kekuatan ekonomi dan sebagainya. Antaranya kekuatan tubuh badan. Ini kalau kita beli besi, dumbbell, kita angkat bagi orang kita sosok. Kerana Nabi suruh kita jadi kuat, dapat pahala. Ya. Kalau buat tekan tubi, nak bagi badan kita nampak, jangan nak keluar pakai singlet, mentang-mentang orang badan sosok keluar pakai singlet, ya, pantang orang tu pun dah kan pakai macam biasa. Mai suruh pakai singlet buat apa? Saya tak tengok lah. Maksud dia marah tak boleh. Suruh dia apa? Tapi kalau kita niat untuk bina stamina, kerana Nabi suruh jadi orang yang kuat, maka kita dapat pahala. Al-mu'min, orang beriman, dia kuat, dia akan bantu orang. Tapi kalau kuat saja tak ada iman, dia akan guna kekuatan dia untuk menyakiti orang, menakutkan orang, memanfaatkan orang dan sebagainya. Dia kena ada iman, baru dia ada kuat. Kuat tak ada iman, dia tak boleh kuat tu, nanti baru beriman, tak boleh pakai. Baik. Lagi apabila Nabi SAW sujud, baginda berkata Subhana Rabbiyal A'la di dalam sujudnya sebanyak 3 kali. Maka telah sempurnalah sujud itu, dan itu adalah sekurang-kurang sujud yang paling sempurna. Ada lagi Nabi sujud lama. Nabi sujud lama. Sama sahabat Nabi ini, dia tak tahan sangat sujud lama, dia panggung kepala tengok. Dia takut Nabi mati, dia kata dalam sujud. Tengok cucu duduk atas kekok Nabi. Nabi tak marah, Nabi tunggu lama sampai cucu dia habis. Lalu dia bangun kepala. Kau bagi tak? Bangun kepala. Tak imam dia lari ke? Lari. Lama sangat. Tengok ada cucu duduk atas kekok. Orang lagi turut nampak cucu, cubit cucu dan sebagainya. Nabi buat apa? Nabi buat relax saja.
Nabi kata cucu budak-budak itu berkeinginan untuk naik kuda. Tuan dia setuju, dia berkata kuda. Nabi kata maka aku biarkan mereka menunaikan hajat mereka tadi. Biar pergi di peminatnya. Pasal aku akan dekat dengan Allah ketika mana sujud. Macam tu Nabi buat. Kita budak-budak main ke belakang. Kita ada yang bisa yang duduk menyekok budak-budak. Kami semua tak bisa ada tengok okey lah. Bisa dapat tahu je ni. Budak-budak takut nak main surau. Dari dia buat apa? Pergi ke pedang. Paling kurang mereka familiar dengan solat. Ada Khalifah Sultan Muhammad Al-Fatih, dia kata apabila hilangnya solat kanak-kanak bermain di masjid, maka tunggulah umat Islam akan ditimpa bencana. Dia kata berdasarkan pengamatan dia, kalau tak ada lagi yang budak main lari ke masjid, dia kata perempuan ni memang bermasalah besar. Sebab kanak-kanak dah mula jauh daripada masjid, maka akan sampai satu generasi orang Islam tak kenal lagi masjid. Dia hanya main masjid bila minta maaf imam, mak saya meninggal. Itu kan. Minta maaf imam, anak saya nak kahwin, dia kena buat macam mana. Itu terjadi main masjid. Itu pun duk berlaku lah dalam negara kita. Macam tu. Jaga-jaga. Manakala perempuan pula berbeza dengan lelaki dalam sesetengah keadaan yang disebutkan tadi. Jadi kaum wanita pula dia hendaklah merapatkan sesetengah anggota kepada anggotanya yang lain ketika sujud. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Nabi berkata kepada dua orang wanita yang sedang solat, Nabi kata, sekiranya kamu berdua sujud, maka hendaklah dirapatkan sesetengah daging anggota kamu ke lantai. Sesungguhnya wanita itu dalam keadaan tersebut tidak sama dengan lelaki. Jadi dia kena rapat. Dia cuba rapatkan tangan dia ke pinggang dia, perut dia ke paha dia. Dia rapat sujud jadi seketui. Macam tu. Dia tak boleh macam lelaki. Nah, ini diberi khas untuk kaum wanita. Ada sebab tu lantai dia tak ada hitam. Sebab dia ada special case untuk mereka. Jangan samakan lelaki dengan perempuan. Tak boleh samakan. Dia kata kami human right, kami meminta sama rata lelaki dengan perempuan. Tak boleh sama rata. Ada saja yang khas untuk lelaki saja. Kita tidak memuliakan wanita kalau bagi dia buatnya. Buat apa ikat batal? Membetian, tamu pasien. Tapi kalau di Nepal betul, perempuan buatnya. Kalau dia tengok memang angkat batal, angkat pasien. Kita orang Malaysia kita tak buat itu, alhamdulillah. Kalau tidak buat masalah, kena balik dengan batal. Baik, kita akan masuk nanti duduk di antara dua sujud. Ada soalan berkaitan dan yang nak kongsi bersama, silakan. Ya. Salah sujud kaki yang Kaki dalam keadaan dia terbuka, dia tak rapat, dia renggangkan kaki. Mana ada dua kaki tu dia renggang, renggang sikit. Begitu juga macam kita semayang dalam kedudukan asal. Kedudukan asal kita banyakkan orang Melayu di sini kapit sikit. Kalau orang itulah Rusia mana India, kalau apa kita tengok, kalau bau dia besar ni, kaki dah lebih daripada bau. Dia pun jadi tu dah. Dan dia sesederhana mungkin. Mana dia paling dia punya level dia paling elok, ukuran dia paling elok ialah sama dengan bahu kita. Sama dengan bahu kita. Di sujud pun kaki kita pun macam tu lah. Takat-takat tu. Itu kita rapat-rapatkan soal temukan itu apa, buku lari dengan buku lari, bahu dengan bahu. Rupanya dia ada charging energy di situ lah. Dari ujung sana ke ujung sana, jadi kita punya energi kita negatif dengan positif, dia ada berlaku atas dan bawah, dia akan menimbulkan strong
energi pada jemaah ni. Surah solat jemaah kita. Tapi bila kalau kita enggang, Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, hendaklah kamu menyempurnakan samaan saf kamu, litusawwunna sufufakum aw liyukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Kalau kamu tak kuat, Allah Ta'ala akan bagi kamu membenci antara satu sama lain. Bila jadi kelai dalam jemaah. Maka saya kalau pergi masjid seorang, saya tengok, oh macam ni dia buat. Dia tak, mesti dia nak bergaduh. Sebab apa? Sembahyang tu enggak, mesti bergaduh. Confirm. Sebab Nabi sebut, kalau kuat semua, dia kata, oh ni tempat ni best. Sebab apa? Mereka punya ukhuwah kuat. Boleh nampak je lah. Muka nampak baik, hati kita boleh nampak dengan apa yang Nabi sebut. Nabi tidak cakap sahaja daripada Allah. Baik, soalan lain. Ustaz, bagi yang tahiyat awal dan tahiyat akhir duduk kan? Okey. Kita tak boleh duduk sama kan, sebab itu kaki kita duduk sama. Sopa macam tahiyat awal dan tahiyat akhir kita duduk sopa. Mazhab Hanafi, tahiyat awal dia macam tahiyat awal kita, tahiyat akhir dia pun macam tahiyat awal kita. Jadi itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, tahiyat awal dia macam tahiyat akhir kita, tahiyat akhir dia pun macam tahiyat akhir kita. Mazhab Hambali sama dengan kita. Jadi posisi duduk, macam mana duduk sekalipun dikira sebagai duduk. Tapi sesempurnanya dalam mazhab kita dia ada beza. Duduk tahiyat awal macam ni, tahiyat akhir macam dia bagi tawarruk. Baik, tahiyat awal tu dia bagi iftirash, mana kita berlapikkan kaki kita yang kiri. Firash itu tilam, satu berlapik. Kita duduk berlapik. Tawarruk, kita punya tulang punggung kita ni, tulang warak kita tu, kita letak ke lantai. Kita tak duduk atas kaki. Tapi saya pun tak apa nak duduk. Lutut tu kelecok apa ni. Kalau tak boleh duduk, macam tu, duduklah macam mana pun. Jadi imam, kaki tak dapat berlepas. Buat macam mana imam kaki tak boleh lepas? Kan? Jadi duduk sekadar kemampuan kita. Dia kira duduk. Tambah semayang. Kalau semayang tak boleh berdiri, boleh duduk. Tak boleh duduk. Tak boleh duduk pun tak boleh. Nyandak tak boleh. Tidur pun tak boleh. Dengan hati pun tak boleh. Mati. Macam tu lah. Dalam posisi yang sekadar mampu kita. Jadi tak salah kita duduk tahiyat awal sama dengan tahiyat akhir, ataupun tahiyat akhir sama tahiyat awal, ataupun lain daripada mana sebelah kaki tunjuk, sebelah kaki lipat. Macam mana? Tak sakit? Allah Allah. Ya. Kalau supaya Okey. imam dia baca panjang, Okey. dan termakmum kita kamu bagi lampu khusyuk. Okey. Berzikir. Berzikir. Maksudnya adakah hukum dia? Adakah dibolehkan atau mana tidak dan sebagainya? Jelaskan. Soalan dia, imam baca banyak, makmum tak faham apa. Makmum pun berzikir. Ya. Berzikir tak kena tempat dalam tu. Sebab dalam qiyam kita tak dibenarkan berzikir. Kalau kita berzikir, kira kita menyebut selain daripada yang dibenarkan. Dia kira salah dalam sembahyang tadi. Kalau dalam hati, Allahu a'lam dalam hati, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita dan terima amalan kita. Tapi yang sebaiknya ialah baca ayat-ayat Al-Quran sama pun tak apa. Terus saya tak hati tak imam baca suruh panjang-panjang. Saya hati mengkadang, mengkadang. Saya tak apa. Itu tak boleh. Baca surah hati itu amat. Ini tu. Seeloknya kita ulang baca Qul Huwallah sampai 40 kali pun tak apa. Imam baca surah Baqarah, kita tak hati apa. Kita baca surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, dan jadi mana minat pada mereka lakukan sampai 40 kali pun. 5 rakaat baru kita rakaat. Boleh, tak ada masalah. Ya. Tak ada. Kita sujud atas 3 petang lah. Ha. Kita memang jika ni pun jadi
Koyok. Okey, baik. Benar berlaku orang macam tu kan. Kadang-kadang kita sembahyang di hutan, kita sejuk tu daun lekat. Jadi bila dia lekat, dia dikira sebagai satu objek yang bergerak dengan pergerakan kita. Maka ketika kita nak sujud, kita kena buang dia. Sebab dia satu objek yang bergerak dengan pergerakan kita. Di waktu kita nak sujud kali kedua pula, kita kena buang dia. Baru kita sujud bagi kena. Apa dengan kena lebih kain tadi lah. Kan? Habis tu saya bergerak dalam keadaan kecemasan tak apa. Dia tak boleh Ustaz, kena bergerak 3 kali dan 2 kali saja. Oh bukan lagi. Lambat. Itu emergency punya. Kan? Dia macam sembahyang Quran lah. Tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba kena tembak. Duduk qiyam bukan depan. Kita pun tengok ada viral. Kita tengok ada viral tentera sembahyang. Nanti kalau tembak saya forward dekat grup apa seorang nanti dia buat ni kan. Tengah sembahyang, dia pegang senapan sembahyang. Dia steady saja. Tapi kalau tengok dia steady, tiba-tiba musuh tembak, takkan nak dia steady, dia menyerang itu kan. Habis tu dia bertapak, dia buat misi yang pendek. Menyerang. Jangan teruskan sembahyang dalam keadaan berdiri tadi. Dibenarkan untuk berjamaah. Bila ada orang depan kata clear, musuh semua dah jatuh, bangun sambung sembahyang pula. Sambung sembahyang. Sangat mudah dalam Islam. Jadi soalan ni Kita yang tekan diri kita memang tidak. jadi kita buat. Yang baik tu. Ya. Sujud baik. Sujud dalam tempat koyok semua dia tak nak tau. Kalau sujud tanah dia nak apa? Jadi mana sujud besar boleh tak? Ya. Itu yang tadi boleh. Sujud yang tadi awal tadi soalan. Kita bukan sengaja. Kita tak sengaja. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tersalah fakta, terkasar bahasa, kata kat siapa-siapa ampun dan maaf saya minta wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna waqbalna wa'afina wa'fu 'anna واغفر لنا واشفنا وقضي حاجاتنا ويسر لنا أمورنا وارحمنا وانصرنا ولا تضرب بأعمالنا وجوهنا نلقاك وأنت راض عنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبأسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين